Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi untuk mata pelajaran sirah tahun 6. Sebelum kita mulakan pelajaran sirah kita pada hari ini, Ustazah nak kita sama-sama membaca doa supaya apa yang kita belajar pada hari ini lebih diberkati oleh Allah. Sama-sama kita menadahkan tangan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk yang pertama bagi darjah 6 iaitu Haji Wida. Okey, Haji Wida. Sebelum itu kita lihat dulu pengertian bagi Haji Wida ya. Pengertian bagi Haji Wida. Haji Wida bermaksud haji perpisahan. Haji perpisahan. Ustazah suka guna perkataan goodbye untuk ingatkan kamu. Kerana apabila kita berpisah, kita akan ucapkan goodbye. Haji Wida. Wida ni maksudnya nak berpisah, nak mengucapkan goodbye. Dan Haji Wida juga bermaksud haji selamat tinggal. Sebab itu Ustazah kaitkan dengan goodbye. Sebab goodbye kita nak berpisah dan juga kita nak mengucapkan selamat tinggal. Kalau ditanya apa pengertian, Ustazah ulang lagi sekali. Kalau ditanya apa pengertian Haji Wida, kita akan jawab sama-sama. Haji Wida ialah haji perpisahan dan juga haji selamat tinggal. Okey, good bagi yang menjawab bersama-sama Ustazah tadi. Kita teruskan isi yang berikutnya iaitu sebab. Kenapa dinamakan Haji Wida? Kenapa tidak dinamakan haji awal, haji akhir dan sebagainya? Okey, kita namakan ianya sebagai Haji Wida kerana ianya adalah haji yang terakhir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji terakhir. Jadi kita kena tahu bezakan pengertian dengan sebab. Kalau soalan yang ditanya oleh ustazah, apa pengertian? Kita jawab haji perpisahan atau haji selamat tinggal. Tapi kalau soalannya ditanya, apa sebab dinamakan Haji Wida? Dinamakan Haji Wida kerana haji terakhir yang dilakukan Rasulullah. Sebabnya inilah haji yang Rasulullah lakukan sebelum Rasulullah meninggal dunia atau sebelum Rasulullah wafat. Okey, jadi kita jangan pula tersilap jawab. Haji terakhir yang dilakukan umat Islam, ya. Itu salah. Kalau kita kata haji terakhir yang dilakukan umat Islam, bermakna peluang kita untuk menunaikan haji tertutuplah sebab haji terakhir. Okey, kita teruskan dengan isi yang berikutnya, iaitu bilangan. Bilangan yang menyertai Haji Wida ialah seramai 100,000. 100,000. Ustazah gunakan perkataan ribu. Sebabnya bila tulis 100,000, dia memerlukan angka kosong sebanyak 5. Ustazah risau kosong dikurangkan ataupun kosong ditambah. Walaupun kosong, tapi setiap kosong itu dia akan ada nilainya jika ada nombor yang 1 ke 2 di hadapan. Jadi Ustazah nak kita lebih selamat, kita tulis nombor 100 dan kita tulis dalam perkataan ribu. Kalau ditanya berapakah bilangan umat Islam yang menyertai Haji Wida? Jawapannya ialah 100,000. Ramai umat manusia yang menyertai Rasulullah. Bila Rasulullah menyatakan hasrat hatinya untuk menunaikan haji, ramai di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah ingin turut serta bersama dengan Rasulullah. Apabila Mekah dikuasai oleh orang Islam pada tahun 8 Hijrah, Mekah bebas dimasuki oleh orang Islam dengan semudahnya, ya. Nak cakap pun dah jadi tersasul dah. Maksudnya, bila umat Islam nak pergi menunaikan ibadat haji, datanglah pada bulan yang ditetapkan. Datanglah umrah bila nak datang.
Itulah yang peluang yang Rasulullah buat pada tahun tersebut. Rasulullah bersama dengan 100,000 umat Islam menunaikan ibadat haji. Kita teruskan berikutnya. Bila? Okey, bilanya Rasulullah ingin menunaikan ibadat haji? Haji wida dilakukan pada 25 Zulqa'dah, 25 Zulqa'dah 10 Hijrah. 25 Zulqa'dah 10 Hijrah. Bersamaan 23 Februari 632 Masihi. 23 Februari 632 Masihi. Yang penting kita ingat tahun 10 Hijrah tu pun dah sangat-sangat baik. Ya, tapi kalau dapat mengingatkan semua, itu rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita teruskan dengan berikutnya, tempat. Di manakah tempat yang Rasulullah berada bagi peristiwa-peristiwa yang akan kita belajar pada masa yang akan datang, isi-isi yang akan datang. Tempat yang Rasulullah berada yang kita akan belajar ialah Padang Arafah. Padang Arafah. Okey, kita akan belajar ini peristiwa yang berlaku di Padang Arafah. Ya, Padang Arafah tempat umat Islam selalunya melakukan ibadat wukuf. Ya, melakukan ibadat wukuf. Rasulullah tidak buat sa'i di sini. Rasulullah tidak buat tawaf di sini. Di sini dilakukan ibadat wukuf. Kita teruskan dengan isi yang berikutnya. Peristiwa. Yang saya sebut tadilah, di Padang Arafah ini berlaku peristiwa yang kita akan dengar sebentar lagi. Kita teruskan. Peristiwa yang pertama ialah penurunan wahyu terakhir. Penurunan wahyu terakhir. Sebelum Rasulullah nak menunaikan ibadat haji, malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah menyampaikan wahyu surah Al-Ma'idah. Okey? Sebut sama-sama. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Surah Al-Ma'idah ayat 3 ni, nak ingat kita buat simbol OK. Simbol OK maknanya 3. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku dan aku redai Islam itu jadi agama bagimu. Dalam ayat ini Allah menerangkan pada hari ini, ya, pada hari Rasulullah nak menunaikan ibadat haji, Allah kata aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Bila ayat ini dibacakan, Nabi berfikir, waktu ayat ini diturunkan, Nabi berada di atas unta. Lalu Nabi berfikir, kenapa ayat ini diturunkan? Lalu ditanyakan kepada Jibril. Dan Jibril menjawab, wahai Muhammad, kekasih Allah. Ya, wahai Muhammad, kekasih Allah. Ini adalah wahyu yang terakhir yang aku sampaikan kepada kamu. Selepas ini, aku tidak akan lagi turun untuk menyampaikan wahyu kepada kamu. Beritahulah kepada umat Islam semuanya, inilah wahyu yang terakhir yang aku sampaikan kepadamu. Dan apabila Nabi berada di Padang Arafah, Nabi menceritakan tentang penurunan ayat ini kepada sahabat-sahabat. Dan sahabat yang mendengar ayat ini dibaca, mereka merasakan sangat gembira kerana merasakan Islam itu telah sempurna. Sebab ayat ini menyatakan Islam itu telah sempurna. Tapi berbeza dengan sahabat Nabi. Kita teruskan dengan peristiwa yang kedua berkaitan dengan ayat wahyu terakhir tadi. Apabila turunnya wahyu yang terakhir, macam Ustazah sebut sebelum ini, ada sahabat yang sangat gembira. Semua sahabat merasa gembira bila wahyu diturunkan. Tetapi berbeza dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Apabila mendengar ayat ini diturunkan, Sayyidina Abu Bakar berlari ke rumah dan menutup pintu dan menangis dengan terisak-isak sehingga pingsan. Punya satu rasa perasaan yang sangat-sangat sedih. Ibaratnya macam kita lah. Kalaulah mak kita dirawat di hospital dan doktor beritahu mak kita peluang untuk hidup tak ada dah. Bila-bila masa akan meninggal dunia. Apa agaknya perasaan kita? Adakah kita akan ketawa
Adakah kita akan bersedih atau adakah kita tidak merasa apa-apa perasaan? Tapi itulah perasaan Saidina Abu Bakar. Perasaan yang Ustazah sebut tadi. Perasaan apabila kita diberitahu orang yang tersayang akan meninggal dunia. Saidina Abu Bakar menangis sehingga pingsan. Dan sahabat-sahabat yang lain merasa pelik dengan kelakuan Saidina Abu Bakar. Lalu mereka bertanya kepada Saidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis apabila mendengar wahyu terakhir diturunkan? Kenapa? Lalu dijawab oleh Saidina Abu Bakar, adakah kamu tidak merasa bahawa bila Allah mengatakan wahyu yang terakhir ini diturunkan, bermaksud saat-saat Rasulullah untuk wafat semakin dekat. Tugas Rasulullah sebagai pemimpin, tugas Rasulullah sebagai penyampai wahyu, tugas Rasulullah sebagai pembimbing umat akan berakhir. Sebab itulah aku menangis. Apabila mendengar kata-kata Saidina Umar, sahabat yang lain turut menangis. Barulah mereka faham kenapa Saidina Abu Bakar menangis. Dan persoalan itu ditanyakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengakui bahawa apa yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakar itu adalah benar belaka. Wahyu ini adalah wahyu yang terakhir yang diturunkan seperti mana kata Nabi Jibril. Sebab Nabi Jibril memesan kepada Rasulullah supaya menyampaikan kepada umat manusia, umat Islam, bahawa ini adalah wahyu yang terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teruskan dengan isi yang berikutnya, iaitu Rasulullah telah menyampaikan khutbah terakhir di Padang Arafah. Ya, Rasulullah menyampaikan khutbah terakhir. Khutbah terakhir ini disebut sebagai khutbah wida'. Khutbah wida'. Sama macam haji wida', khutbah wida' juga bermaksud khutbah yang terakhir, yang khutbah perpisahan, khutbah yang Rasulullah ucapkan selamat tinggal, khutbah yang Rasulullah menggulungkan mengenai kesempurnaan Islam. Rasulullah menggariskan dalam isi khutbahnya beberapa perkara sebagai panduan umat Islam. Okey, di sini Ustazah akan jelaskan satu persatu sebahagian daripada khutbah wida', ya, khutbah wida'. Isi khutbah wida' yang pertama ialah, Ustazah gunakan kata kuncinya ialah huruf M. Ya, huruf M. Huruf M mewakili perkataan menegaskan tentang keesaan Allah. Ini adalah yang paling utama. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib kita sembah. Ya, tiada Tuhan lain yang wajib kita sembah melainkan Allah sahaja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu Esa. Esa itu maksudnya tidak berbilang-bilang. Tidak dua dan tidak tiga. Allah itu yang satu. Okay? Sekiranya kita berpegang teguh dengan Islam, sesungguhnya kita akan selamat. Itu isi khutbah yang pertama. Isi khutbah yang kedua, Ustazah gunakan kata kuncinya ialah huruf P. Huruf P. P mewakili perkataan persamaan hak sesama manusia. Maknanya sesama manusia ni hak dia sama sahaja. Tidak beza. Allah berikan sama. Udara yang sama, langit yang sama dan bumi yang sama. Tidak ada beza. Ya, selagi kita bernama manusia, kita mendapat hak yang sama. Okay? Sebab itu Allah dia Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, Maha Pemurah. Tapi kepada semua manusia. Tapi Allah Ar-Rahim. Hanya kepada orang Islam sahaja. Itulah kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu isi khutbah yang kedua. Kita teruskan isi khutbah yang tiga. Kata kuncinya ialah huruf P juga. Tapi bukan persamaan. P yang ketiga ialah persaudaraan. Persaudaraan erat sesama Islam. Maknanya kita sesama Islam ini bersaudara. Tidak boleh kita memutuskan silaturahim. Sesiapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah haramkan baginya bau syurga. Jangan kata nak memutuskan silaturahim. Tidak bertegur sapa melebihi 3 hari pun kita dah tak dikira sebagai orang yang mukmin. Ya? Kalau kita tidak bercakap dengan sesama saudara kita melebihi 3 hari, maknanya kita tidak layak untuk masuk syurga. Maknanya Islam sangat-sangat mementingkan persaudaraan atau ukhuwah Islam. Ukhuwah kita sesama saudara kita. Okay, itu isi yang ketiga. Isi khutbah yang keempat, kata kuncinya ialah huruf K. K ialah kelebihan di sisi Allah ialah takwa. Mana Allah memandang kita berdasarkan ketakwaan kita. Bukan rupa paras,
Bukan harta kita ataupun kedudukan kita. Bila kita di depan mata Allah, kita semua sama. Yang membezakan kita di sisi Allah yang lebih utama ialah takwa. Semua sama tapi lebih utama. Allah lebih memandang ketakwaan kita. Okey? Maknanya kalau orang itu bertakwa, makin tinggi ketakwaan dia, makin dekat dirinya dengan Allah. Itu isi khutbah yang keempat. Isi khutbah yang kelima, kata kuncinya huruf S. Huruf S. S mewakili perkataan suami dan isteri hormat hak masing-masing. Kalau suami menghormati hak isteri, begitu juga isteri mesti hormat suami. Syurga di bawah tapak kaki suami, maknanya syurga itu adalah terletak pada keredaan suami. Kalau suami redha, maka isteri itu layak masuk syurga. Tapi suami yang baik adalah suami yang mementingkan, suami yang menjalankan haknya sebagai seorang suami yang baik, menghormati antara satu sama lain. Itu kata kunci bagi huruf S tadi. Kita ulang kaji sedikit mengenai kata kunci, mengenai isi khutbah. Kita ulang kaji. Okey, apa perkataan yang merujuk kepada kata kunci huruf M? Huruf M adalah menegaskan tentang keesaan Allah. Huruf yang kedua P, persamaan hak sesama manusia. P yang ketiga, persaudaraan erat sesama Islam. K, kelebihan di sisi Allah ialah takwa. Dan yang terakhir, S, suami dan isteri mesti hormat hak masing-masing. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada Haji Wida ialah yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Selagi mana kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, kita tidak akan sesat dan kita juga tidak akan menyesatkan orang lain. Yang kedua, ibadah haji dilakukan dengan sempurna. Mana tidak ada gangguan, tidak ada sekatan daripada mana-mana pihak. Yang ketiga, setiap yang hidup pasti akan menemui ajal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang keempat, meneguhkan keimanan dan ketakwaan. Kerana hanya itu yang Allah pandang, meneguhkan keimanan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekian dulu. Terima kasih untuk tajuk kita yang pertama, Haji Wida. Kita jumpa lagi di lain masa dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.